Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi sayang kepada kita dan memberi rahmat kepada kita, iaitulah Allah Taala meneruskan kehidupan kita di dunia ini untuk kita beribadat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada perjumpaan kali ini saya akan mengadakan kuliah ataupun membuat kuliah dengan berpandukan kitab. Kita berpandukan kitab pula, iaitulah di sini saya gunakan kitab yang ditulis oleh saya sendiri, iaitulah kitab Mukhtasar Zaidiyah. Mukhtasar Zaidiyah ala Risalatil Hampariyah fi Nazmi Tauhid. Itulah kitab perbahasan ilmu tauhid dalam bentuk pantun. InsyaAllah kita akan mula hari ini dan juga akan berterusan sehinggalah akhir program tersebut. Baik, di sini Ustaz gunakan kitab PDF, tak bawa lah kitab asal. Nak tunjuk depan dia punya kulit dia, tajuk dia tak boleh lah sebab guna PDF lah. Kalau nak tengok pun sikit lebih kurang dia macam ni lah. Nampak tak? Lalu macam tu lah kitab ni. Mukhtasar Zaidiyah ala Risalatil Ampariyah fi Nazmi Tauhid. Itu kitab dia. Kitab ini ditulis oleh Ustaz sendiri. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri ilham kepada Ustaz untuk menulis kitab tersebut. Kitab tersebut perbahasan dia ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Baik, hari ini alhamdulillah kita akan mula perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz baca dulu pantun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Dengan bismillah ku mulai kalam, menjunjung sunnah berkat diidam. Alhamdulillah pemilik alam, ke atas Nabi salawat dan salam. Juga keluarga sahabat yang kiram, sekalian umat penerima Islam. Kepada Allah ku pohon ilham, mengenal Allah tauhid digenggam. Itu mukaddimah dia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ataupun Maha Penyayang. Baik, insyaAllah Ustaz akan bahas perkataan Bismillah. Baik, dalam perkataan Bismillah ini terdapat 5 kalimat. 5 kalimah. Iaitu yang pertama ba, yang kedua ismi, yang ketiga lafzul jalalah Allahu, yang keempat Ar-Rahman, dan yang kelima Ar-Rahim.
Dari sudut terjemahan dia, bukan makna dia, terjemahan dia, ba makna dengan, ismi nama, Allah Allah, Ar-Rahman pemurah, Ar-Rahim penyayang ataupun pengasih. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, dari sudut makna dia, kita kena melihat kepada huraian yang lebih terperinci. InsyaAllah Ustaz akan masuk huraian dia sedikit demi sedikit. Pertamanya, hari ini kita akan bahas perkataan ba. Bahas perkataan ba. Baik, ba ni dari sudut, ini Ustaz nak sentuh sikit dari sudut bahasa, daripada sudut nahu dia. Sebab bahasa Arab ni, kita kena faham bahasa Arab ni dia tersusun dengan kedudukan grammar dia, nahu dia yang membawa, yang melahirkan pengertian-pengertian yang berbeza, yang berbagai. Itu kelebihan bahasa Arab dari sudut ilmu nahu dia. Sebab itulah kata ulama, Sahibul Matan Ar-Jurmiyah, annahu awla awalan ayyu'lama izil kalamu dunahu lan yufhama. Annahu, ilmu nahu tu awla awalan, ilmu yang terutama mula-mula dipelajari. Ayyu'lama, awla awalan ayyu'lama, bahawa dipelajari. Mana bila kita nak masuk di dalam bahasa Arab untuk kita memahami Al-Quran ataupun memahami hadis ataupun memahami kalam-kalam ulama, menjadi satu kemestian kepada orang yang nak mendalami, menghurai maksud-maksud perkataan-perkataan tersebut, dia mesti belajar ilmu nahu. Kenapa? Izil kalamu dunahu lan yufhama. Kerana kalam, perkataan, ayat-ayat yang kita baca ataupun yang kita tulis sendiri, dunahu, tanpa ilmu nahu, tanpa kita memahami, mengerti ilmu nahu, lan yufhama, kita tak dapat memahami apa maksud, apa huraian ayat-ayat yang kita tulis, ayat-ayat yang ditulis oleh ulama tersebut. Oleh kerana itulah kami, orang-orang pondok, pelajar-pelajar pondok, dia mengutamakan ilmu nahu. Sebab metodologi pembelajaran orang-orang pondok ni, pelajar-pelajar pondok ni, ialah untuk memahami kitab. Untuk memahami kitab. Untuk memahami ibarat kitab. Maka tanpa ilmu nahu, ibarat kitab tidak boleh difahami. Walaupun dia boleh bahasa Arab. Walaupun orang itu dia boleh bahasa Arab. Dia boleh bercakap bahasa Arab. Tetapi dia tidak boleh memahami maksud yang pelbagai yang diibaratkan oleh kalam-kalam ulama. Itu ilmu yang dipelajari, diajar di pondok secara yang terutama. Baik. Ba di sini, ba pada bismillah tu, di segi ilmu nahu dia panggil huruf jar. Huruf jar ni makna huruf jar. Huruf jar satu perkataan yang tidak boleh difahami, melainkan dia kena ada kalam yang sebelumnya dan kalam yang selepasnya. Dengan makna ba ni dia tidak boleh difahami sendirinya. Kita seperti contoh kita terjemah sini ba dalam bahasa Melayu kita terjemah makna dengan. Dengan ni kita tak boleh faham bila disebut dengan. Kita tak boleh faham. Mesti kita kena lanjutkan perkataan ni selepas dia. Dengan ba? Dengan kamu. Contoh, dengan kamu. Dia bagi majrur dia. Dia kena ada majrur bagi ba tu. Kemudian dia kena ada kalam yang sebelumnya. Kalam yang sebelum ba tu. Dalam istilah nahu dia panggil muta'allaq. Ba ni dia ada muta'allaq. Huruf jar dia ada muta'allaq dia. Dia ada kalimah yang bergantung pengertian dia, mafhum dia dengan kalimah sebelum dia. Dia panggil muta'allaq. Barulah kita boleh memahami huruf ba ni apa maksud dia. Baik, apa yang kita nak sebut sini, yang boleh kita fahami sini. Maknanya dalam perkataan bismillah ni hari-hari kita guna. Hari-hari kita guna, bahkan menjadi syariat kepada agama kita. Bila kita nak melakukan apa-apa pekerjaan yang baik,
maka disunatkan kita membaca ataupun menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu fokus yang saya nak sebut di sini. Maknanya Bismillah ni, walaupun kita tak tahu kedudukan ba ni apa di segi i'rab dia, namun kita sentiasa menggunakan dia. Mana kita menggunakan perkataan Bismillah ni tanpa kita faham. Tanpa kita fahami apa dia maksud ba tersebut. Kita boleh sebut dengan nama Allah seterusnya, tapi apa maksud dia? Apa maksud dia yang kita sebut tu? Dan memang syariat kita disuruh kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim ketika kita melakukan apa-apa pekerjaan yang baik. Mana sini saya nak bawa muslim-muslimat sekalian untuk memahami kenapa kita disuruh menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ba tadi ni, kita masuk balik ba tadi ni, mana sini ba sini dia ada pergantungan makna dia dengan kalam yang sebelum dia. Tetapi kalam yang sebelum dia dikatakan ghalibnya, bukan kesemuanya dalam konteks bismillah ni, kalam yang sebelumnya dibuang. Dihazaf, dia panggil muta'allaq, bagi dari munahu dia diistilahkan sebagai muta'allaq yang dimahzufkan. Ada perkataan yang menjadi tempat bergantung bagi makna bagi ba ni dibuang. Tidak ditulis, tidak disebut secara kalam, secara pertuturan. Hanya dia disebut secara dalaman. Sebut dalam hati. Sebut dalam hati tu yang kita tak tahu tu, yang orang awam tak tahu tu. Hanya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi hati kita tak sebut muta'allaq bagi dia. Baik. Maknanya macam mana? Maknanya bismillah ni dari sudut syariatnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru, wa fi riwayatin fahuwa aqta'u, wa fi riwayatin fahuwa ajzamu. Tiap-tiap pekerjaan yang baik, yang ada kedudukan yang penting di sisi syarak, la yubda'u, yang tidak dimulakan bi bismillah, dengan bismillah, fahuwa, maka pekerjaan tersebut, pekerjaan yang kita lakukan, kita tak mula dengan bismillah, fahuwa abtaru, maka pekerjaan tersebut abtar. Abtar ni makna terputus ekor. Terputus ekor maknanya tak elok lah. Maksud gitu, maksud tak elok. Kita pun kalau kita nak beli binatang ke apa benda pun, kalau ekor tak ada kita tak mau, walaupun kita tak makan ekor tu, tapi kita nak sebab dia satu kesempurnaan. Itu antara makna lah, makna dia, bukan maksud lagi. Dan pada setengah riwayat fahuwa aqta'u, maka ia terputus, pekerjaan tu terputus. Mana tinggal sekerat, tak habis. Makna gitu. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat yang lain fahuwa ajzamu, maka pekerjaan itu berpenyakit juzam. Ala kulli halin, maknanya pekerjaan yang kita lakukan, kita tak mulakan pekerjaan kita dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan kita tadi qalilul barakah ataupun zahibul barakah. Itu makna dia, maksud dia. Kurang keberkatan ataupun hilang keberkatan. Itu pentingnya kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya syarak menyuruh kita, yakni menghukumkan sebagai hukum sunat, bukan wajib. Ada sunat. Walaupun sunat, tetapi di sebaliknya ada perkara yang penting yang perlu kita ambil, iaitulah kita nak kepada keberkatan. Maknanya bila kita sebut bismillah, pada ketika setiap kali kita melakukan pekerjaan, kita sebut bismillah, maka pekerjaan kita tadi mendapat keberkatan. Sekiranya kita tidak menyebut bismillah, pekerjaan kita kurang berkat ataupun hilang keberkatan. Itu yang kita tak mahu. Maka penting bagi kita untuk mengetahui kedudukan bismillah. Satunya di sudut syariatnya, makna bismillah ni
Dituntut untuk kita menyebut sebab kita nak ambil keberkatan. Itu antara maksud dia. Dan yang satu lagi, itu bagi apa? Bagi kita nak tahu hikmah di sebalik menyebut bismillah, kita akan mendapat keberkatan. Tapi sekiranya dari sudut syariat, hanya semata-mata kita melihat kepada hukum dia sunat, kita tak melihat kepada hikmah dia apa hikmah dia sebut bismillah ni, kita tak lihat di sudut tu, maka kita lihat hanya semata-mata di sudut dia ni satu perkara, bismillah ni satu perkara yang dimasyru'kan, yang disyariatkan, yang disunatkan. Dia panggil sami'na wa ata'na, kita dengar, kita turut, kita taat. Maka maksud dia kita menyebut bismillah tu ialah kerana kita mengikut, kita menurut aturan Quran dan juga menurut mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut aturan Al-Quran ni makna Al-Quran ditulis, permulaan ditulis Al-Quran ialah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita sekadar nak dengar dan nak mengikut hukum syarak. Tapi kalau kita nak hikmah dia, di situlah mana kita nak keberkatan ketika kita menyebut bismillah. Baik. Keberkatan ni makna bertambah kebajikan, ziyadatul khair, bertambah kebajikan. Benda yang sikit kemungkinan boleh jadi banyak. Benda tu, berkat ni mana sesuatu benda pekerjaan yang kita lakukan, dia akan menjadi bertambah. Bertambah kebaikan walaupun perkara tu kita melakukan perkara yang kecil. Tapi keberkatan dia, kebaikan dia bertambah dan bercambah. Baik. Oleh demikian maka kita, untuk kita nak menghadamkan perkataan bismillah ni, mestilah kita paling kurangnya kita kena tahulah. Kita kena tahu kedudukan ba tadi ni. Sebab kita nak ambil keberkatan ni. Sebab kita nak ambil keberkatan, kita kena tahulah kedudukan ba tadi. Baik, ba tadi ni, dia ba ni, muta'alaq dia ni, kalimah ataupun kalam yang tidak disebut, yang dibuang, yang dihazaf. Sebelum dia, kita mestilah wujudkan, qasatkan di dalam hati kita untuk mendapatkan keberkatan tadi. Itulah kata ulama. Maknanya macam ni. Saya ambil satu contoh. Kita nak makan. Okay. Kita sebut, bila kita nak makan, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Lepas kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita terus makan. Baik. Masa kita makan tu, pertamanya untuk kita mendapat keberkatan ni, ba tadi ni kita mesti sebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, muta'alaq bagi ba tu. Dengan nama Allah Taala, aku makan. Dalam hati kita, bukan sebut di luar. Kita tak pernah sebut di luar. Mana kita ambil pegang nasi tu, kita nak suap dalam mulut kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan. Dalam hati kita ni, mana aku makan mula dengan Bismillah. Barulah keberkatan tu ada. Barulah keberkatan tu bertambah. Maknanya kita kena tahulah. Kita kena tahu itu hikmah di sebalik dia. Walaupun mana kalau sekiranya kita tak tahu maksud dia, kita mendapat satu pahala bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekadar itu saja. Tapi keberkatan tu kita tak pun menginginkan. Sebab kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita tak inginkanlah keberkatan tadi ni. Ataupun kita memang tak tahu apa-apa. Berkat kata berkat, aku tak tahu. Dah. Agama, syarak suruh baca bismillah, aku baca lah. Tapi sebenarnya dia ada di sebalik kita baca bismillah, dia ada keberkatan. Mana kita nak mendapat keberkatan tu, kita kena tahulah. Mana kita kena sebut dalam hati kita ni perkataan yang menjadi muta'alaq, tempat bergantung bagi ba tadi ni. Baik, tempat bergantung bagi ba tu, dia ada dua. Mana kalimah yang ada sebelum ba tadi ni, dia ada dua kedudukan yang kita sebut dalam hati kita tu. Satunya, kata ulama nahwu, kita boleh takdirkan muta'alaq bagi ba tu, kita takdir di hadapan, takdiman. Dan boleh kita takdir di belakang, takhiran. Macam mana? Aku mula makan nasi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku mula makan nasi. Maknanya,
Jangan sebutlah tu, aku mula makan nasi, kita tak perlu sebut yang tu. Itu kita qasatkan dalam hati kita. Itu dipanggil takdir. Ada. Yang keduanya, ataupun kita sebut selepas. Selepas kita sebut bismillah, barulah kita qasatkan perkataan, aku mula makan nasi ini. Dengan bismillahirrahmanirrahim, aku mula makan nasi ini. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita nak masuklah rumah ke, kita nak naik motor, kenderaan ke, kita nak buat apa pun, kita nak mula pekerjaan di pejabat kita ke, kita jadi kerani, kita nak mula menulis, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati kita boleh sebut dua. Kita sebut takdim dahulu, ataupun kita sebut kemudian. Kalam yang bergantung dengan ba tu. Muta'alaq bagi ba tu. Aku mulakan pekerjaan aku dengan bismillahirrahmanirrahim. Ataupun bismillahirrahmanirrahim, aku mulakan pekerjaanku hari ini. Okey, boleh nampak tu? Boleh nampak tak? Boleh faham tak? Itu maksud dia. Baik. Apa kedudukan dia? Hikmah dia bila kita sebut perkataan yang muta'alaq bagi ba tadi ni, perkataan yang dihazaf, yang ada sangkutan, yang bersangkut ba tadi ni, sebut di depan dan sebut di belakang. Apa kedudukannya? Kata ulama yang saya ambil daripada kitab Bajuri ala Ibnu Qasim ala Matan Abi Suja', dalam perbahasan bismillahirrahmanirrahim, Imam Al-Bajuri menyebut dalam kitab tersebut, sekiranya dia disebut yang terlebih elok, yang afdalnya, yang aulanya, kita nak qasatkan, mana bahasa kita niat lah. Bukan niat dalam bahasa Arab tu, niat Melayu ni. Kita niat perkataan yang bergantung dengan ba tadi, kita niat di belakang. Mana? Bismillahirrahmanirrahim, aku mulakan pekerjaan aku ini. Bismillahirrahmanirrahim, hati kita qasat, kita niat, aku mulakan makan nasi ini. Dengan bismillahirrahmanirrahim, aku mula mengenderai motor ini dan sebagainya. Okay. Bila kita meletakkan muta'alaq perkataan aku mulakan pekerjaan aku ni, kita letakkan di belakang, kita qasatkan setelah kita menyebut bismillahirrahmanirrahim, dia memberi maksud, memberi mafhum, memberi maksud bahawasanya kita memohon keberkatan daripada Allah Ta'ala daripada permulaan kita melakukan pekerjaan sehinggalah akhir pekerjaan kita, hinggalah kesudahan akhir pekerjaan kita. Itu kedudukan dia. Adapun bila kita sebut di awal, kita niat perkataan aku mulakan pekerjaan aku ini, bismillahirrahmanirrahim, kita sebut, kita niat belah awal, itu hanya kita mendapat keberkatan tadi hanya pada permulaan pekerjaan kita. Dia tidak berkekalan, berterusan sehingga ke akhir pekerjaan kita. Itu kedudukan apa yang perlu kita ketahui berkaitan dengan ba pada bismillahirrahmanirrahim. Maknanya mula hari ini dah kita tahu dah apa hikmah kita menyebut bismillahirrahmanirrahim ni. Maknanya kita kena qasat dalam hati kita. Setelah kita sebut bismillah, kita qasat pekerjaan yang kita nak buat. Seperti contoh yang saya beri tadi. Dengan bismillahirrahmanirrahim, aku mula makan nasi ini. Maka keberkatan tadi akan kita dapat daripada permulaan makan kita sehingga berterusan kepada suapan yang terakhir nasi kita tadi ni. Itu kedudukan yang dibahas oleh para ulama, antaranya adalah Syekh Al-Bajuri. Baik, itu yang pertama nah. Baik, yang kedua ismi. Perkataan ismi. Ismi ni maklumlah bagi orang yang belajar bahasa Arab ataupun ilmu nahwu ni, ismi ni asal dia tulis alif, sin, mim. Di sini dia buang. Pada penulisan bismillah, alif tu dibuang. Alif tu dibuang.
Baik. Ismi ni asal dia ialah sin mim waw. Sin mim waw. Dia adalah khilaf di antara ulama Kufah dengan ulama Basrah. Dia dalam ilmu nahwu pun ada mazhab dia, ada mazhab Kufah, ada mazhab Basrah. Tapi kita ni orang kita tahu mazhab ni dalam fiqh tak? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki. Hukum hakam fiqh ni berlaku pengkhilafan, berlaku ketidak sama kefahaman tentang hukum ni di antara empat mazhab tadi kita sebut sebagai khilaf. Ulama Syafi'i kata A, ulama Maliki kata B. Berkaitan dengan satu hukum. Begitu juga dalam ilmu nahwu ni dia ada mazhab, ada dua mazhab. Mazhab Basrah dengan mazhab Kufah. Okey. Tak apalah saya tak mau sebut layang tu. Cumanya saya nak bawa satu ikut satu mazhab Basrah lah, mazhab Basrah. Ismu ni asal perkataan dia sim mim waw. Tuan ambil tahu sebab bismillah ni kita sebut hari-hari. Kita ambil tahu lah juga lebih kurang sikit. Ada. Walaupun kita orang awam, ambil tahu. Ismu ni asal perkataan ni adalah sim mim waw. Baca dia sumuwun. Sumuwun dengan makna uluwun, dengan makna tinggi. Dengan makna tinggi. Maknanya nama ni dia menyebabkan penama dia tu terselah. Maksud gitu, terselah. Bila tinggi ni benar terselah lah. Bila rendah orang tak nampak, orang tak tahu. Bila duduk rendah orang tak tahu. Bila duduk tinggi orang tahu. Tengok bangunan. Bangunan apa tu? Bangunan berkembar. KWTC. Ada orang nampak. Tapi kalau kat bawah orang tak tahu. Orang tak nampak. Mana dia tak menyelah. Okey, itu makna sumuwun. Okey. Kemudian ulama sarah ni dia buang mim, dia buang apa? Dia buang waw. Waw tu dia buang. Jadi sim mim. Jadi sin mim. Kemudian mereka mematikan sin. Sumu asalnya sumuwun. Bila buang waw jadi sumu. Jadi sumu. Kemudian mereka mematikan perkataan huruf sin tu. Jadi bila mematikan huruf sin, nak baca tak boleh. Bila nak baca tak boleh, mereka tambahkan alif. Mereka zaidahkan alif wasal, hamzah wasal. Alif ni mana hamzah wasal. Bukan alif madiyah tu, hamzah wasal. Mereka menambahkan hamzah wasal untuk tawassul pembacaan. Untuk nak hubungkan bacaan. Tidak, kalau tak hubung, kalau tak tambah alif, tak boleh nak baca. Nak baca macam mana? Sin mati. Nak baca macam mana? Sin mati. Perkataan huruf yang pertama yang kita nak mula baca tu mati. Kita tak boleh baca. Maka kita ulama tambah alif untuk memudahkan kita, membolehkan kita membaca ketika kita ketika kita ibtidak dengan perkataan tadi. Mana baca dia jadi ismun. Jadi ismun. Baik, ismun ke ismin ke isman ke, itu dari segi i'rab nahwu. Itu tak perlu saya sentuh lah. Di sini kita baca bismi. Sebab apa? Sebab dia jadi majrur bagi ba. Majrur bagi huruf ba, majrur hukumnya kena kasrah, bismi. Baik. Kemudian bila kita tak perlu lagi pada ketika kita wasal, kita menyambung bacaan ba dengan sin tadi. Bila kita baca alif ini, alif yang ditambah tadi dah tak diperlukan. Maka buang terus. Jadi bismi. Kalau tulis pun alif tak baca. Jadi bismi. Sebab itu alif buang tu. Itu dari sudut i'rab nahwu. Kalau dari sudut i'rab sufi pula, dia ada i'rab dia. Dia ada juga i'rab isyari. Ada tafsir isyari. Tu hak mengarut tu. Hak cikgu apa? Kata alif tu dia tafsir ikut sek tu. Alif tu isyarat kepada zakar, ha tu isyarat kepada farak perempuan. Tu mengarut tu. Jangan duk ikut tu. Tu puak batiniyah yang tidak mengaji syariat. Yang tak tahu nahwu apa semua ni. Tu jangan duk ikut. Tu sesat tu. Tak ada tak? Ada yang ada viral dalam Facebook tu. Cikgu apa nama tu? Cikgu Jebat. Bukan lepak-lepak lah seorang itu cikgu apa tu. Lepak seorang tu. Tafsir macam tu. Mana tak ada dinakalkan oleh ulama, walaupun syaz pun tak ada tafsir macam tu. Alif tu zakar, isyarat pada zakar, ha isyarat pada farak. Tu nampak mengarut tu.
Ada. Ini kita ambil apa sahih ni. Tu. Jangan nak pakai. Sabit tu ini yang jadi masalah kepada kita ni. Orang awam ni kita tak tahu kedudukan i'rab dia dan sebagainya, maka bila kita kecimpung dalam kita follow dalam pengajian-pengajian online ni, pengajian dengan Facebook dan sebagainya, kita duk follow, kita duk like. Orang-orang yang mengajak tu kita tak tahu di mana ilmu dia ambil. Tak. Dia hurai tu ikut mazhab mana, ikut tafsir ulama mana, kita tak tahu sebab kita orang awam. Maka seeloknya kita tahulah lebih kurang sikit. Mana orang awam ni pun kena ambil tahu juga lebih kurang sikit. Tak, walaupun bukan makam kita orang awam nak tahu secara terperinci dalam ilmu seperti nahwu dan sebagainya ni. Tapi kita kena ambil tahu lah sikit. Kurang-kurangnya kita follow lah ustaz yang dah ditauliahkan ke oleh majlis Islam dan sebagainya. Jangan kita follow ustaz yang tak tahu apa ni. Ataupun kita follow orang yang dulu ni dia bukan ustaz pun, tiba-tiba dengan cara seminggu dua jadi ustaz terus. Jangan nak follow macam ni tu. Tak. Kita pastikan ustaz tu memang ustaz yang diiktiraf oleh majlis agama Islam. Kita ikut. Tak. Ini masa lebih ni, no? Tengah jam lebih ni. Setengah jam dah. Tapi tak habis lagi ni. Allah. Itu kedudukan ismi. Asal dia sim min waw, sumuan baca tu. Kemudian buang waw, lepas tu matikan sin, nak baca tak boleh, tambah alif. Tambah dia jadi ismun. Apa makna dia? Iaitu al-ulun. Asal makna sumuan tu makna al-ulu, makna nama ni yang dipenamakan tu dia akan timbul, dia akan tertinggi dengan kita menyebut nama tu. Itu maksud dia. Okay, yang ketiga lafzul jalalah. Allahi. Di sini Allahi. Allahi kita maklum dia panggil alamun ala zat al-wajibul wujud. Satu nama yang menunjuk di atas zat. Satu nama bagi zat Allah Taala. Bila nama bagi zat Allah Taala ni makna Allahi ni dia tak ada makna lah. Dia tak serupa dengan Ar-Rahman Rahim, tak tu nama juga, tapi itu nama yang menunjuk di atas sifat. Itu ada makna. Boleh terjemah. Ataupun Allahi tak boleh terjemah. Mana-mana agama pun tak boleh terjemah. Ada Allahi ni. Dia panggil satu nama yang dinamakan akan zat Allah Ta'ala dengan nama Allah, yang menunjuk di atas wajibul wujud, yang mesti ada. Yang mesti ada. Ar-Rahman Ar-Rahim. InsyaAllah kita berhenti sekarang ni. Kalau kita diberi kesempatan minggu depan, insyaAllah kita bahas perkataan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi setakat itu dulu pada kuliah kita pada hari ini. Jadi kita sudahi kuliah kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr, dan akhir nanti kita akan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma aftah 'alaina futul 'arifin wa as'al arzaqana wa nawwir qulubana wa sudurana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin.